Aktiviti pemerdagangan dan penyeludupan manusia setiap hari bermula pukul 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Anis Afiqah binti Rosnan merungkai apa itu pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia merupakan perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram termasuk aktiviti buruh secara sah dan secara paksa. Menurut Pemerdagangan Manusia 2011 Keluaran Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, Malaysia menjadi negara destinasi imigran dari luar negara seperti Thailand, Indonesia, Burma dan Vietnam bagi tujuan mencari peluang ekonomi yang lebih besar. Pemerdagangan manusia juga menjadi tahap yang membimbangkan di mana anggaran 2.5 juta manusia dari 127 buah negara telah diperdagangkan di seluruh dunia. Satu pertubuhan telah diwujudkan oleh Aptisum 2007, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, iaitu MAPO, Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran telah diwujudkan. Ianya melibatkan penyertaan daripada badan bukan kerajaan, kementerian dan pelbagai jabatan dan telah dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Terdapat 3 negara yang terlibat dengan pemerdagangan manusia. Yang pertama adalah negara asal. Negara asal adalah di mana mangsa pemerdagangan manusia berasal. Sindiket-sindiket akan mencari mangsa-mangsa mereka di negara asal. Negara yang kedua adalah negara transit. Negara transit merupakan laluan yang akan dilalui oleh sindiket sama ada melalui jalan darat, jalan air ataupun jalan udara. Dan negara yang ketiga adalah negara destinasi. Negara destinasi pula merupakan di mana mangsa-mangsa pemerdagangan orang ini akan bekerja, dipaksa menjadi buruh dan dipaksa menjadi bahan seks. Pemerdagangan manusia berlaku akibat didorong oleh beberapa punca. Antaranya ialah punca kemiskinan. Kemiskinan memaksa banyak keluarga mengubah strategi kehidupan mereka dengan memperdagangkan anak-anak mereka kerana masalah hutang dan keinginan cepat kaya. Antara tujuan utama ialah dengan menjadikan mereka sebagai pelacur, buruh paksaan, bekerja di rumah urut dan menjadi pengedar dadah. Punca lain adalah kerana permintaan tenaga buruh yang tinggi di sesebuah negara mendorong kepada pemerdagangan manusia. Sindiket-sindiket pemerdagangan manusia mengambil kesempatan dengan membekalkan tenaga buruh untuk mengawal keuntungan. Sindiket-sindiket ini akan menyamar sebagai agensi pekerjaan untuk menipu buruh-buruh tersebut. Apabila sampai di negara yang dijanjikan, buruh-buruh tersebut akan dipaksa bekerja dan tidak mendapat gaji. Hal ini juga telah mengakibatkan hak asasi seorang manusia telah dirampas. Namun begitu, apakah kesan terhadap pemerdagangan manusia ini dan apakah juga langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah pemerdagangan manusia ini? Bersama saya Nurul Syahirah binti Muhammad Sani untuk merungkai kesan dan langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Syahirah akan membincangkan tentang langkah dan kesan pemerdagangan manusia. Jenayah pemerdagangan manusia ini menimbulkan pelbagai kesan negatif bukan sahaja kepada individu tertentu, malahan terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Berbagai-bagai lagi masalah lain yang timbul disebabkan masa-masa jenayah ini. Kesan pertama, kesan kepada mangsa. Mangsa akan bersikap tidak normal seperti trauma, agresif, defensif pada orang sekeliling. Hal ini kerana mereka dipaksa dan disuruh melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka. Kesan yang kedua, kesan kepada masyarakat. Peningkatan masalah sosial dalam kalangan masyarakat seperti pelacuran, seks bebas, minum arak dan sebagainya. Hal ini akan menjadikan sesebuah masyarakat itu porak-poranda dan tidak aman kerana perkara-perkara sedemikian. Kesan yang ketiga, kesan kepada negara. Keselamatan dan keamanan negara akan terancam. Jenayah semakin berleluasa mengancam keselamatan, terutamanya pada wanita dan kanak-kanak yang diperalatkan bagi tujuan tertentu termasuk tempat pelacuran, pusat hiburan, rumah urut dan sebagainya. Untuk mengatasi pemandangan manusia ialah mengetatkan kawalan sempadan dengan pengurusan sempadan yang efektif di kawasan darat dan laut dapat memerhatikan aktiviti-aktiviti pemandangan manusia. Pihak berkuasa seperti polis, kastam, jabatan laut, jabatan udara perlu berusaha memantau dan menangkap sesiapa sahaja yang cuba masuk ke negara melalui laluan-laluan tikus dan jalan haram. Seterusnya, kerjasama antara kalangan agensi dan badan antarabangsa juga merupakan langkah membantras pemandangan manusia. Aktiviti seperti kempen kesedaran, pertandingan poster membantras pemandangan manusia boleh diadakan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, berjalinkan kerjasama
sempadan antarabangsa dengan mengadakan seminar untuk membincangkan strategi dalam membanteras perdagangan manusia. Dasawarsa ini, Menteri Luar Australia Marise Payne berkata, Australia telah bekerjasama dengan ASEAN dan negara anggotanya selama lebih 15 tahun untuk membasmi perdagangan manusia di Majlis Pelancaran Inisiatif menentang perdagangan manusia ASEAN Australia ACT pada Ogos lalu. Sekian itu saja daripada saya, Nurul Syahira binti Muhammad Sani. Terima kasih kepada Nurul Syahira binti Muhammad Sani di atas perkongsian kesan ke atas pemerdagangan manusia dan langkah yang diambil untuk membendung isu pemerdagangan manusia. Namun begitu, apakah isu yang sedang melanda sekarang? Saya teruskan bersama Nur Aini Syahira binti Mat Nasir. Isu pemerdagangan manusia merupakan senario yang serius setelah melanda dunia secara global. Begitu juga dengan Malaysia. Terdapat beberapa kes pemerdagangan manusia yang boleh dijadikan sebagai isu. Pada 11 April 2020, terdapat satu kes pemerdagangan manusia yang telah melibatkan seorang anggota polis yang telah dituduh kerana memperdagangkan dua wanita Mongolia. Pada 24 Mei 2019, terdapat juga satu kes pemerdagangan manusia yang telah melibatkan 3 orang anggota polis yang telah ditahan. Hal ini kerana mereka telah terlibat dalam sindiket pemerdagangan manusia warga India ke Eropah. 3 orang anggota polis tersebut telah dijadikan sebagai ejen pembawa warga asing untuk keluar ke Thailand. Mereka juga telah menjadi orang tengah dalam sindiket pemerdagangan manusia ini dengan menggunakan perkhidmatan mereka di IPD, iaitu Ibu Pejabat Polis Daerah Pekalang Hulu. Isu sekarang ini adalah bagaimanakah pihak polis boleh terlibat dalam perkara sebegini, iaitu sindiket pemerdagangan manusia. Bukankah mereka orang yang sepatutnya membantaras hal ini daripada meluas? Namun begitu, penyebab sebenar masih belum diketahui lagi. Kemungkinan besar mereka telah dirasuah oleh sindiket pemerdagangan manusia dengan jumlah yang tinggi. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlulah mencari peluang untuk merukai isu-isu tersebut. Secara keseluruhannya, pemerdagangan manusia merupakan satu isu yang serius yang sedang melanda dunia dan bukan sahaja berlaku di Malaysia. Isu pemerdagangan manusia tidak boleh dibiarkan begitu sahaja kerana ianya akan membawa kepada kesan negatif di negara ini, khususnya merencatkan pembangunan negara dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Oleh hal yang demikian, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah inisiatif dalam membendung isu. Langkah-langkah yang diambil jelas menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia sedang berusaha dengan gigih untuk membendung isu pemerdagangan manusia. Sebagai refleksi, walaupun setiap negara telah melaksanakan mekanisme dalaman dalam membendung isu ini, tetapi para masyarakat yang mempunyai sikap mementingkan diri sendiri telah menyebabkan isu ini sukar dibendung. Justru itu, saya yakin bahawa kerjasama antara masyarakat amatlah penting untuk membendung isu ini. Janganlah kita hanya berpeluk tubuh dan membiarkan sahaja beban ini dipikul oleh pihak berkuasa. Bab kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersama memerangi jenayah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.